Okay, so we continue next topic, which is method of variation of parameters. So saya dah terangkan untuk non-homogeneous. Okay, non-homogeneous we have two method. Okay, which are undetermined coefficient yang kita dah tengok sebelum ni, yang awak kena refer pada table, and then another one is variation of parameter. Okay, variation of parameters. Okay, yang ni awak kena follow step ni. Variation of parameters ni agak kompleks juga sebab dia banyak step. Okay, so this one a powerful method used to find a YP. Maksudnya yang ni method yang powerful untuk solvekan YP. Sebab apa? Sebab dia boleh guna untuk semua function. Sebab yang saya terangkan sebelum ni, undetermined coefficient dia just certain function. Contohnya sin, cos awak boleh guna. Tapi kalau tangent kita tak boleh gunakan undetermined coefficient. Okay, tapi variation of parameter dia boleh gunakan untuk semua bentuk function. Okay, so step, okay, kita akan follow step ni. First, find a complementary function YC. Okay, yang ni sama juga. Maknanya apa-apa sebelum solvekan YP, maksudnya awak kena solvekan dulu YC. Bila saya sebut YC, maksudnya YC tu function yang sebelah kiri ataupun left hand side function. Okay, so sebab kalau untuk homogeneous, awak just solve yang sebelah kiri saja kan. So bila non-homogeneous, dia ada kiri dengan kanan. So that's why kita tandakan dia sebagai YC dengan YP. So bila saya sebut YC, maksudnya awak solve yang left hand side ataupun yang sama dengan homogeneous sebelum ni. Okay, so kita solvekan dulu untuk YC and then finding the function fx. Okay, so kita solvekan untuk y double prime plus pxy prime plus qxy equals to fx. Okay, let yp equals to u1xy1 plus u2xy2. Okay, so y1 and y2 awak dah dapat daripada YC. So from step 1, okay, so kita akan cari Wronskian. W, W1, W2. Okay, so you put here for W, Y1, Y1 prime, Y2, Y2 prime. Okay, untuk W1, you put 0, Fx, Y2, Y2 prime. Okay, so maksudnya untuk W1, awak ubah yang sebelah kiri, you put 0 fx. Kalau W2, you ubah yang sebelah kanan, kekalkan y1. Okay, next you need to find u1 prime and then u2 prime. u1 prime, the formula is w1 over w. u2 prime is w2 over w. Okay, next awak kena cari u1 dengan u2. Maksudnya awak just integrate yang atas ni. u1 integrate u1 prime, u2 integrate u2 prime. So you will get your yp u1xy1 plus u2xy2. Okay, kadang-kadang kita baca secara general macam ni, kita susah nak faham. Okay, so saya tunjukkan by example method of variation of parameters. Okay, solve the following differential equation. Y double prime minus 4y prime plus 5y equals to e2x over sin x. Maksudnya yang ni adalah non-homogeneous. Okay, non-homogeneous. So awak solvekan dulu yang ni. Maknanya kita akan solvekan YC and this one is YP. Okay, so saya tunjukkan step by step. Okay, first, okay, kita solve yang dulu yang bahagian YC. Okay, sebelah kiri, the function is y double prime minus 4y prime plus 5y equals to 0. So, kita tukar pada auxiliary equation. Okay, auxiliary equation means m square minus 4m plus 5 equals to 0. So, yang ni saya guna secara manual. Saya guna quadratic formula. So, awak boleh gunalah sama ada calculator ataupun awak nak check b square minus 4ac untuk tentukan roots. Okay, so bila saya gunakan quadratic formula, okay, quadratic formula, saya tahu yang ni adalah saya dapat roots yang imaginary. So, kita akan dapat kat sini m equals to 2 plus minus r. Okay, kat sini nilai m dia last akan dapat m equals to 2 plus minus r. So it means that your alpha is 2 and your beta is
So kat sini walaupun kat sini plus minus, tapi awak just consider constant yang depan daripada I. So yang tu mewakili beta. So since function awak, roots awak dapat 2 plus minus I, maksudnya beta awak just equals to 1. Okay, so bila kat sini kita tulis Y kita. Okay, Y kita ni yang kita tengok table tu kan, yang saya ajar masa homogeneous, masa topik homogeneous. So kita akan dapat C1e2x cos x plus C2e2x sin x. Okay, ataupun secara general biasanya sebelum ni kita tulis e2x C1 cos x plus C2 sin x kan. Tapi since kita nak nilai y1 and y2, so awak pecahkan dua ni. Okay, so awak akan dapat bentuk yang ni, tapi dia sama je lah dengan yang ni. Okay, so untuk kita nak gunakan method of variation of parameters. Okay, first kita identify y1 and y2. So maksudnya kat sini sekarang ni y1 is e2x cos x, your y2 is e2x sin x. Dari mana dapat? Daripada yang ni. Sebab yang ni kalau general dia adalah bentuk c1y1 c2y2. Okay, so awak tak perlu ambil C1 and C2. So just awak ambil nilai Y1 and Y2. So maksudnya Y1 kita sekarang adalah E2X cos X and Y2 is E2X sin X. Okay, then kita ambil function. Function fx is E2X over sin X. Okay, function ni kita ambil daripada soalan. Okay, so saya terangkan tadi cara nak ambil W. W kita letak kat sini Y1. Kat sini kita letak Y2. Okay, then yang ni, next step ni awak kena differentiate this one to get y1 prime and y2 prime. So make sure kena hati-hati dengan function, sebab kadang-kadang saya tengok awak tak gunakan product rule bila dia bentuk product function. So this one maknanya awak tak boleh direct differentiate exponent dengan cos, awak kena guna product rule. Okay, so bila dah dapat y1, y1 prime, y2, y2 prime, kita nak kira W. W kita guna formula Wronskian yang kita belajar dalam topik introduction. Okay, Wronskian, okay, formula dia AD minus BC. So yang ni darab ni tolak dengan y2 darab y1 prime. So awak solvekan yang ni. Okay, yang ni saya dah buat solving dia. So awak akan dapat E4X untuk nilai W. Okay, boleh faham? So first untuk W. Okay, second one we want to find W1 and W2. Okay, yang saya tunjuk tadi kat depan tadi nota. Okay, W1 awak just ganti bahagian sini. Okay, Y1 dengan Y1 prime yang atas ni awak ganti 0, yang ni just put 0, and then bawah ni letak function fx which is e2x over sin x. Okay, and then yang ni bila awak just tukar yang bahagian left, yang bahagian kanan kekalkan sama dengan yang ni daripada W yang asal. So you just put Y2 and Y2 prime. Okay, sama juga nanti awak akan kira Wronskian. Okay, 0 multiply by this one, and then tolak ni darab dengan yang ni. So awak akan dapat eksponen, negatif eksponen 4x. Okay, next W2. W2 awak kekalkan bahagian kiri. Okay, kekalkan kat sini, awak just tukar bahagian kanan. Okay, bahagian kanan tukar sama juga 0 E2x over sin x. Okay, so darab silang kat sini, awak akan dapat function ni E4x cot x. Okay, so bila dah dapat yang ni, dua ni, kita akan kira next step, kira U1 prime. Okay, U1 prime saya bagi dekat nota tu, maksudnya formula dia adalah W1 over W. So awak dah ada W1 yang ni, so divide by W yang atas ni. Okay, so negatif E4x over E4x. So bila solve dia dapat negatif 1. Okay, next kira U2 prime. U2 prime sama juga, ambil W2. Okay, W2 divide by W2 prime. Okay, W2 this one E4x cot x, and then W2 divide by W. W is E4x. Sorry, bukan W2 prime, W So E4x. So bahagi kat sini, bila awak solve dapat cot x. Okay, next kita nak cari U1 dengan U2. Okay, untuk yang ni sebab kita dah ada U1 prime, bila ada prime maksudnya kita nak dapatkan U1, awak just
yang ni U1 U1 awak just integrate. Okay, integrate negatif 1, maksudnya U1 prime is integrate negatif 1, so you will get negatif X. Okay, sama juga dengan U2. Nak dapatkan U2, kita dah ada U2 prime. U2 prime adalah integrate cot X. Okay, integrate cot X, dia akan dapat U2 which is ln sin X. Okay, so maknanya awak dah ada U1 prime, U2 prime, so awak boleh dapat U1 and U2 hasil daripada integration yang ni dengan yang ni. Okay, so YP, kita tahu formula untuk YP is U1 Y1 plus U2 Y2. So U1 awak dah dapat daripada sini which is negative X. Okay, awak darab dengan Y1. Y1 dari mana? Daripada solution yang atas ni, yang awak dapat daripada YC. Okay, then U2 kita ambil yang ni, ln sin X. Okay, ln sin X. Okay, this one is your U2. So multiply by Y2. Y2 yang ni, kita ambil daripada atas ni, E2X sin X. Okay, yang ni. Cuma ni cara susunan tu dia tak kisahlah, tapi biasa kita letak U2 dekat depan. So U2 Y2 U1 Y1. So this is solution for YP. So kalau dia nak general solution, maksudnya awak kena combine lah YC plus YP. YC ambil yang atas ni. Okay, yang atas ni, so dia akan dapat C1E2X cos X plus C2E2X sin X. Okay, so this is for YC, and then this one is for YP. Okay, tambah so dia tambah kat sini. So this is your general solution. So ingat untuk variation of parameters, banyak benda yang awak kena cari. So awak kena ada Y1, awak kena ada Y2. Okay, next awak kena ada W. Okay, W Wronskian, and then you need to have W1, W2. Then selepas tu awak akan ada Y1 U1 prime, U2 prime. Then awak kena ada U1 and U2. So benda-benda ni awak kena cari untuk variation of parameters.